Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sahaja yang saya larang kamu lakukannya, hendaklah kamu jauhinya. Dan apa sahaja yang saya perintahkan kepada kamu, hendaklah kamu lakukan apa yang termampu daripadanya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Yaquluna su'adatan wa naquluha ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita luangkan sedikit masa untuk sama-sama untuk sama-sama kita mendengar perkongsian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini saya menggantikan orang. Jadi malam ni lebih pada kuliah secara umum. Dan suka untuk saya berkongsi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang direkodkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dan juga Al-Imam An-Nawawi dalam kitab mereka, iaitu hadis 40 Imam An-Nawawi dan hadis 50 Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Hadis ini diletakkan pada nombor yang 9, pada nombor yang ke-9, hadis yang ke-9. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang bermaksud diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sahaja yang saya larang kamu lakukannya, hendaklah kamu jauhinya. Dan apa sahaja yang saya perintahkan kepada kamu, hendaklah kamu lakukan apa yang termampu daripadanya. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran banyak bertanya dan berselisih dengan nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Takhrijul hadis. Hadis ini dengan lafaz ini diriwayatkan oleh Muslim daripada riwayat Az-Zuhri, daripada Sa'id bin Musayyib, daripada Abu Salamah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Manakala riwayat yang lain Muslim dan Bukhari meriwayatkannya daripada Abu Az-Zinad, daripada Al-A'raj, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Eh, Maksudnya Bukhari satu riwayat, Muslim ada meriwayatkan hadis ini melalui dua jalan. Ala kulli hal, hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh ramai imam-imam yang lain. Sebab wurud hadis, kenapa hadis ini disebut oleh Nabi SAW? Dalam riwayat Muslim, Abu Hurairah berkata, satu hari Nabi SAW menyampaikan khutbah. Kemudian Nabi sebut, ya ayuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahajju. Faqala rajulun, akullu amin ya Rasulullah, fasakata hatta qalaha thalathan. Pada satu hari Nabi menyebut, wahai manusia, telah difardukan ke atas kamu melakukan haji, kefarduan haji. Maka hendaklah kamu melakukan haji. Daripada hadis ini, hukum haji adalah fardu dan dia termasuk daripada rukun Islam. Ya. Maka berdiri seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, adakah setiap tahun wahai Rasulullah? Haji itu setiap tahun ke? Maka Nabi SAW mendiamkan sehingga ditanya sebanyak 3 kali. Lalu Nabi SAW menjawab, lau qultu na'am lawajabat walam mastata'tum. Kalau aku menjawab ya, na'am, nescaya akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kamu tidak mampu melakukannya. Ya. Maksudnya kalau, dan Nabi sebut da'uni ataupun zaruni ma taraktum, tinggalkan apa, peganglah apa yang aku tinggalkan kepada kamu. Ya. Maksudnya apa yang Nabi sebut itu, pegang yang itu saja. Ya. Jadi tak perlu tanya banyak. Ya. Kalau Nabi tersilap jawab, perkara tersebut boleh jadi syariat. Ya. Kalau Nabi tak berkenan dengan soalan tersebut dan Nabi menjawab dalam keadaan marah dan sebagainya, perkara tersebut boleh jadi syariat. Ya. Sebab doa para Nabi itu mustajab. Ya. Mustajabah. Kalau Nabi marah, Nabi boleh minta apa saja. Ya. Kalau Nabi terasa, Nabi boleh minta apa saja. Ya. Jadi kalau Nabi terasa dengan soalan-soalan tersebut, dan Nabi boleh jadikan perkara tersebut sebagai syariat. Tapi bukan itu perangai seorang Nabi. Maka bersabar dengan soalan Nabi SAW itu lebih baik daripada bertanya soalan-soalan yang menyusahkan diri penanya kemudian hari. Maka Nabi sebut, sesungguhnya golongan-golongan sebelum kamu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana macam inilah, kerana bertanya soalan-soalan yang tidak menghasilkan amal, kemudian sengaja berselisih dengan para nabi-nabi mereka. Ya. Nabi suruh buat, dia memberikan alasan. Ya. Yang Nabi tak suruh buat, dia lebih-lebih rajin pula. Ya. Dan satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasu'kum. Wahai orang yang beriman, jangan kamu bertanya tentang perkara-perkara yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu. Suratul Maidah ayat 101. Ya. Jadi bila bertanya banyak dan apabila diterangkan perkara tersebut, syariat itu bakal jadi susah kepada kamu. Ya. Dikaitkan dengan peristiwa Bani Israel dalam satu hadis dan juga dalam Al-Quran, dalam suratul Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang Bani Israel. Allah Taala kata, antadbahu baqarah, ayat tersebut lupa pula ayat tu, mula dia. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Ya. Berkatalah Nabi Musa alaihi salam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada kamu untuk menyembelih seekor lembu. Ya.
iaitu peristiwa pembunuhan di kalangan Bani Israel. Berlaku pembunuhan kalangan Bani Israel, maka mereka mengadukan perkara tersebut kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, nak tahu pembunuh kena sembelih lembu. Ya. Itu dia punya syariat dia. Ya. Nak tahu pembunuh pada zaman itu, zaman yang mukjizat jelas di hadapan mata, nak tahu siapa pembunuh, sembelih lembu. Ya. Pada waktu itu. Akan tetapi kerana degilnya Bani Israel, ya, bila disuruh sembelih lembu betina, dia kata antadbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa. Ya. Bila Nabi Musa alaihissalam sebut sembelih lembu, dia kata, wahai Nabi Musa, adakah kamu mengejek kami? Kan? Mereka menyangka arahan Allah Subhanahu wa taala seumpama ejekan. Kita nak cari pembunuh, nak sembelih lembu buat apa? Kan? Logik pada zaman itu dengan logik pada zaman sekarang pun sama je. Kan? Kalau zaman sekarang pun nak tahu pembunuh kena sembelih lembu, nescaya tak beriman ramai orang. Kan? Kalau berlaku banyak pembunuhan, zaman sekarang memang banyak sangat berlaku pembunuhan. Jadi nak tahu setiap pembunuhan kena sembelih lembu banyak. Jadi pada zaman itu pun Bani Israel menyebut, atattakhiduna huzwa, adakah kamu mempermainkan kami? Mereka menyangka Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Musa alaihi salam itu mempermainkan mereka. Kemudian mereka bertanya, nak jenis macam mana? Disebut wala bikrun awanum baina dhalik, tidaklah terlalu tua, tidaklah terlalu muda. Awanum baina dhalik, pertengahan di antaranya. Jadi tak terlalu tua, tak terlalu muda lembu tersebut. Bila dah sebut macam tu, mereka tanya pula, ma launuha, apa warna dia? Nak warna apa? Lembu tu nak warna apa? Allah Ta'ala sebut, safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Warna kuning keemasan, tasurrun nadhirin, yang apabila melihatnya kita rasa cantik, kita rasa sedap lembu tersebut. Dan akhirnya dicari, jumpalah lembu tersebut, dan kena dibayar dengan harga yang mahal. Jadi dengan arahan awal yang senang, mereka menyusah-nyusahkan diri sendiri, akhir sekali mereka susah cari dan terpaksa membayar dengan harga yang mahal. Apabila disembelih lembu tersebut, bangkit semula mayat yang mati itu dan menunjukkan siapa pembunuhnya. Pada zaman itu, zaman mukjizat hidup dan mati itu jelas Allah Ta'ala tunjuk pada mereka. Yang mati pun Allah Ta'ala hidupkan balik. Dia bangkit balik, dia kata, yang bunuh aku si fulan. Kemudian dia mati balik lah. Jadi selesai. Dan sebenarnya mereka boleh mengetahui pembunuh itu daripada peringkat awal lagi. Tak perlu dengan soalan-soalan, 3 kali soalan yang banyak. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Bani Israel dengan beberapa persoalan, dengan beberapa penyataan. Mereka menyebut kepada Nabi Musa alaihi salam, tanyalah kepada Tuhan kamu. Ayat Bani Israel. Kalau dari sudut tafsir, apabila disebut dengan soalan tanyalah kepada Tuhan kamu, maksudnya Allah tu Tuhan kamu wahai Musa, bukan Tuhan kami. Kalau soalan yang betul adalah tanyalah kepada Tuhan kita, ataulah tanyalah kepada Allah, baru itu menandakan keimanan mereka. Akan tetapi dengan soalan tanyalah kepada Tuhan kamu, menunjukkan mereka hanyalah munafik, beriman akan tetapi hati tidak beriman. Dan kerana perkara-perkara itulah Allah Subhanahu Wa Taala melaknat dan menghancurkan kaum-kaum sebelum ini, kerana mereka menyusahkan diri mereka
menyusahkan diri mereka itu satu, akan tetapi mereka menyusahkan para nabi-nabi mereka. Mereka menyusahkan nabi-nabi mereka, sehingga nabi-nabi mereka marah dengan umat mereka. Kita boleh lihat dalam sejarah bagaimana marahnya dan kecewanya para nabi-nabi terhadap umat mereka. Nabi Yunus alaihi salam, malahan Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam. Nabi Musa pergi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menaiki jabal Tur Saina, naik ke bukit Sinai 40 hari. Balik, kaum dia kufur pada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah lembu. Nabi Isa alaihi salam berdakwah kepada kaum dia bunuh dia balik, berusaha untuk bunuh dia balik. Nabi-nabi yang lain begitu juga, yang dibunuh di dalam pokok dan sebagainya. Sebab tu ada nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka sedangkan nabinya masih ada. Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Saleh. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum mereka sedangkan nabinya masih hidup. Nabinya menyelamatkan diri, kaumnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahawa dilarang bertanya tentang perkara yang tidak perlu, yang jawapannya boleh memburukkan dan menyusahkan penanya berkenaan. Contohnya, seseorang bertanya adakah dia akan masuk neraka atau syurga, adakah dia dibinkan ke ayah kandungnya atau kepada orang lain. Pada zaman Nabi SAW, ada sahabat-sahabat yang masuk Islam. Kemudian dia tanya pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, siapa ayahku? Dia tanya dengan Nabi, wahai Rasulullah, ayahku siapa? Ada pula yang bertanya, ayahku ni masuk syurga ke tidak? Sebab pada sebelum diutuskan Nabi SAW, adakah manusia ketika itu ada yang beriman atau tidak? Jadi ada sebahagian mengatakan ada yang beriman, terutamanya beriman dengan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, agama Hanif. Islam juga, orang Islam juga. Jadi ada sahabat-sahabat yang bertanya, ayah aku ni masuk syurga ke tidak? Dia beriman ke tidak? Ada yang bertanya, ayah aku ni siapa? Sebab praktik jahiliah ketika itu ataupun sebelum Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul, ada perkahwinan jahiliah, perkahwinan jahiliah yang pelbagai, sama ada melalui jalan zina, sama ada melalui zina bercampur dan sebagainya. Ada praktik-praktik yang disebut oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, ada lebih kurang 4 ke 5 praktik perkahwinan jahiliah. Seorang perempuan yang digauli oleh beberapa orang, kemudian lahir anak, kemudian dilihat mana yang paling rupa paras yang sama antara anak dengan ayahnya, maka dipilih ayah tersebut. Ataupun perempuan tersebut dia minat dengan siapa daripada beberapa orang itu, dia pilih siapa sebagai suami dia, maka dikahwinkan. Jadi ada sahabat-sahabat yang bertanya, siapa ayah aku sebenarnya? Sebab mungkin dia tahu bahawa mak dia mempraktikkan perkahwinan jahiliah. Jadi dia rasa ni bukan ayah dia. Boleh jadi orang lain tu ayah dia. Dia rasa macam tu. Maka perkara ini Nabi SAW tidak suka dengan persoalan macam ini. Kerana persoalan-persoalan ini boleh memalukan ayah dia, boleh memalukan mak dia, malahan memalukan dia sendiri. Kerana apabila Islamnya seseorang, segala praktik jahiliah itu telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kahwin macam mana dulu, semuanya telah lepas, telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mungkin itu bukan ayah dia.
tapi perkara telah lepas. Mungkin mak dia dah masuk Islam, ayah dia pun dah masuk Islam. Kalau dia tanya dan Nabi SAW menjawab, ayah kamu bukan orang sekian, ayah kamu orang sekian, maka memalukan ayah dia, memalukan mak dia. Malahan ada soalan-soalan yang menyebut ayah Nabi duduk kat mana. Ayah Nabi itu sendiri masuk syurga ke masuk neraka. Maka soalan tersebut sendiri sangat sensitif dan menyakitkan hati Nabi SAW. Jadi itu antara contoh soalan-soalan yang menyusahkan orang yang bertanya, yang memalukan orang yang bertanya. Walau bagaimanapun dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menceritakan bolehnya mereka bertanya pada Nabi SAW, terutamanya soalan-soalan yang penting. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang hukum arak dan juga judi. Yas'alunaka 'anil syahril haram. Mereka bertanya tentang bulan-bulan haram. Yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya tentang hukum anak-anak yatim. Dan beberapa soalan lagi, yas'alunaka 'anil ruh, yas'alunaka 'anil ahillah, beberapa ayat Al-Quran lain. Dan Ibn Rajab Al-Hambali menyebut daripada hadis ini menunjukkan bahawa perkara-perkara suruhan ada kelonggaran padanya dan perkara-perkara larangan tidak ada kelonggaran padanya. Ataupun disebut sebagai larangan lebih kuat daripada suruhan. Perkara suruhan ada kelonggaran, ada kompromi. Perkara larangan tidak ada kompromi. Sebab dalam hadis itu sebut, idza nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang, jauhi semuanya. Wa idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku suruh, usahakan sedaya mungkin kamu. Maka dari sudut suruhan, sedaya mungkin digunakan ayat. Tapi dari sudut larangan, tak ada ayat sedaya mungkin. Tapi kena tolak 100% penolakan kepada perkara mungkar. Kita bagi contoh macam mana? Contoh macam kalau tak ada air, nak wudu boleh tayamum. Kita boleh tayamum, ada kelonggaran. Kalau tak boleh solat berdiri, boleh solat duduk. Yang penting solat. Boleh solat baring, boleh solat dengan anggota yang lain, boleh solat dengan mata, dengan gerakan mata, boleh solat dengan hati. Para ulama mengatakan boleh sampai tahap itu. Dan kalau hati pun tak nak solat, mati je lah lebih baik, kan? Kalau hati pun tak nak solat, mati je lah lebih baik. Sebab semudah solat dengan hati pun tak ada orang nak. Kalau orang kata, oh, saya tak boleh solat juga, mati je lah, senang. Begitu juga dalam hadis ni sebut tentang tak boleh pergi haji, tak payah pergi haji. Tak mampu pergi haji, tak payah pergi haji. Tak mampu buat sekian, tak mampu keluar zakat, tak payah keluar zakat. Dan banyak perkara lagi. Tak mampu berjihad pun tak apa, macam tu. Tapi mak ayah masih ada, berbakti pada mak ayah berbanding dengan pergi berperang. Itu disebutkan dari sudut perkara suruhan. Akan tetapi perkara larangan tidak ada kompromi langsung. Contohnya macam arak. Arak tu haram, tapi nak minum setitik boleh tak? Setitik je. Boleh tak minum setitik arak? Tuan-tuan, jawab dalam hati je lah. Siapa nak jawab kan? Boleh tak minum setitik arak? Tak boleh. Boleh tak minum yang araknya ada 0.001? Pun tak boleh juga. Maksudnya dari sudut larangan tidak ada kompromi, tidak ada kelonggaran walaupun sedikit. Dari sudut judi, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, hukum arak dan juga judi. Boleh tak kita judi
10 sen. Masuk 10 sen je, nak judi 10 sen je. Boleh tak tuan-tuan? Macam mana? Tak boleh. 10 sen pun tak boleh. Untuk judi 10 sen ni 10 sen ni macam tak ada nilai tuan-tuan. Baling pun tak ada nilai. Tapi guna untuk judi 10 sen, azab api neraka, itu je. Tapi kalau kita baling, tak ada nilai 10 sen. Tapi digunakan 10 sen untuk judi, habis. Nak katanya macam tu. Tidak ada kelonggaran kompromi walaupun sedikit. Ataupun dari sudut hukum fiqah kita sebut perkara-perkara suruhan, dia ada rukhsah. Dia ada kelonggaran. Macam kita sebut tadi, tak boleh semayang diri, semayang duduk. Musafir boleh jamak, macam tu. Berlaku beberapa perkara, boleh jamak solat juga. Kalaupun tak musafir, masih boleh jamak juga. Nak kata dari sudut fiqah, terlalu banyak kelonggaran untuk membuatkan sesuatu perkara. Dari sudut larangan, tak ada kompromi langsung. Walaupun dari sudut larangan ada istilah darurat. Dari sudut larangan dia ada istilah darurat. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Darurat itu menghalalkan perkara-perkara yang haram. Ada kan? Maksud dia banyak hari tak makan, kemudian ada makanan yang haram, maka boleh makan. Akan tetapi ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat hanya sekadarnya sahaja. Kan? Banyak hari tak makan, boleh jadi berperang ke macam mana kan. Macam kita ni tak mungkin tak boleh makan. Kalau kita duduk Malaysia ni tak mungkin tak boleh makan. Sebab makanan tu merata-rata. Kalau tuan-tuan buat kerja bagi makan pada gelandangan tu buang-buang makanan. Nak kata banyak sangat orang bagi makan. Jadi kalau kita duduk Malaysia, tak mungkin tak boleh makan. Tapi kalau kita duduk di Yaman, mungkin. Banyak orang tak boleh makan. Di Syria boleh jadi macam tu. Kan? Orang kelaparan yang terlalu lama sampai mati lapar. Maka jumpa benda yang haram, boleh makan. Tetapi benda haram pun perlu ditimbangkan di antara perkara haram. Kan? Bukan kita nampak bangkai kambing dengan babi, kita pergi ambil babi, tak boleh. Pun tak boleh, itu pun haram. Di antara haram yang kurang dengan haram yang lebih, tak boleh kita mendahulukan haram yang lebih. Sebab banyak orang selalu guna tamsilan. Kalau nampak babi, boleh. Kalau dah banyak hari tak makan, nampak babi, boleh makan babi. Tapi tak boleh buat BBQ ke dan sebagainya. Macam itulah. Tetapi sebenarnya dari sudut tamsilan itu hanya sekadar lawak jenaka sahaja. Tuan-tuan ingat senang ke nak tangkap babi ni? Tak senang. Sebab tu contoh memakan babi ni pun sebenarnya hanyalah kaedah yang akhir. Kalau duduk kat hutan pun susah nak tangkap babi. Kalau duduk kat hutan tu, akar-akar pokok masih boleh makan berbanding dengan cari babi. Kan, daun-daun masih boleh makan berbanding dengan babi. Kan, maksudnya tidak ada alasan. Sebab tu nak mencari alasan untuk menghalalkan boleh melakukan perkara yang haram, susah di sudut agama. Sangat-sangat susah. Tak boleh bermudah-mudah dari sudut perkara yang haram. Sebab tu kita kat Malaysia ni bab-bab benda haram ni susah nak ubah. Susah sangat-sangat ubah. Sebab dia malahan menjadi sumber negara. Menjadi sumber pendapatan negara. Kan? Judi, arak dan judi ni masih merupakan antara sumber besar pendapatan negara. Kan? Apa nama? Kilang arak besar daripada dulu kat situ juga.
Kan tak pernah runtuh sampai ke sudah. Kan? Malahan orang Melayu Islam pun masih ramai bekerja di situ. Ya? Sumber pendapatan negara pun tidak bersih. Tapi pandailah pemimpin negara nak bersihkan macam mana. Cuma kita sebut secara umum memang tak bersih. Majoriti negara masih mengambil cukai pada perkara-perkara haram tersebut. Ya. Tu kalau sebab kalau dari sudut hukum pun yang kerja 7-Eleven, KK, Speedmart yang ada jual arak pun kita kata haram kerja kat situ. Budak-budak Melayu kita yang kerja sebagai cashier, mengangkat barang dan sebagainya, haram kerja di situ. Tapi budak Melayu juga yang paling ramai juga kerja jadi cashier kat situ. Apatah lagi kalau betul-betul kerja dekat kilang arak itu. Tapi berbuih lah cakap, tak jadi apa juga kan. Jadi pemerintah pun tak tahulah boleh buang ke tidak kan. Susah benda ni. Akan tetapi Nabi SAW menyebutkan perkara mungkar itu tidak ada kompromi padanya. Jadi kalau kita berkompromi dalam perkara-perkara mungkar, apakah jawapan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sebab tu kat Malaysia pun kita dah banyak terkehadapan dari sudut benda-benda lain yang patuh syariah. Kan perbankan patuh syariah, ya. Itu pun walaupun dah ada patuh syariah pun masih ramai orang Islam tidak cenderung kepada perkara tersebut. Ya. KWSP syariah pun masih ramai orang Islam yang tidak bertukar kepada KWSP syariah. Ya. Perkara-perkara melibatkan saham yang haram pun masih ramai orang Islam yang terlibat mempromosikan perkara-perkara tersebut. Ya. Susah. Ya. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam hadis yang lain, ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuh. Ya. Ketahuilah bahawa setiap raja mempunyai sempadan pemerintahan dia. Ketahuilah bahawa sempadan pemerintahan Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang diharamkan. Ya. Maksudnya siapa yang masuk pada sempadan haram itu, maka dia mencabar pemerintahnya. Ya. Siapa yang melakukan perkara haram, dia mencabar Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan mencabar negara semata-mata, bukan mencabar pemerintah yang biasa, tetapi mencabar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab tu hadis tu juga sebut pada awalnya sebut al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Al-halalu bayyinun, perkara halal telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Wal haramu bayyinun, perkara haram juga telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul. Di antara perkara tersebut ada perkara-perkara mutasyabihat yang ramai orang tidak mengetahui hukum dia. Sebab tu benda-benda mutasyabihat ini dari sudut akhlak orang Islam menjauhi perkara tersebut lebih baik. Apatah lagi perkara haram. Perkara mutasyabihat pun kita kalau boleh kita jauhi. Apatah lagi perkara haram. Perkara-perkara yang kita tak jelas hukum, tinggalkan lebih baik berbanding kita bergelumang dengan perkara tersebut. Sebab itulah dalam hadis yang lain, hadis ini dikaitkan dengan sifat takwa bagi seorang Islam. Orang yang imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya adalah maksud daripada takwa. Ya Allah Taala sebut dalam surah An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takutkan kepada Tuhannya
ya, iaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menahan nafsu daripada hawanya. Sesungguhnya syurga adalah tempat kembali dia. Ya, Allah Taala sebut takwa, kemudian menahan dalam Al-Quran ada istilah-istilah Arab yang dimelayukan, akan tetapi tidak membawa maksud sebenar istilah Arab tersebut. Ya? Macam orang Melayu sebut hawa nafsu, kita sebut biasa hawa nafsu, kan? Kita kata hawa nafsu, jangan ikut hawa nafsu. Kita kata begitu. Sedangkan dari sudut istilah Arab, hawa maksud dia lain, nafsu maksud dia lain. Ya? Dalam ayat ni sebut wanahan nafsa anil hawa, menahan nafsu daripada hawanya. Ya? Maksud dia nafsu ni dari sudut istilah Arab, maksud dia anggota. Nafsu ni nafsin ni maksud dia anggota. Tangan, kaki, mata, telinga, itu semua nafsu. Istilah lah, istilah Arab. Kemudian bisikan jahat itu adalah hawa. Bukan hawa lain pula maksud dia, hawa. Tapi orang Melayu dia cantum dua tu, dia jadi hawa nafsu. Sebenarnya dari sudut bahasa Arab lain istilah tu, tapi dah biasa pakai, kita pakai je lah, kan? Jangan ikut hawa nafsu. Barang siapa yang ikut hawa dia, nafsu, iaitu tangan dia mengikut lintasan jahat hati dia, kaki dia mengikut lintasan jahat hati dia, maka orang-orang ini dia menjadikan neraka sebagai tempat kembali dia. Kalau dia mampu menahan tangan, kaki dan anggotanya lain daripada melakukan hawa, melakukan perkara-perkara yang jahat, maka sesungguhnya syurga adalah tempat kembali. Allah Ta'ala sebut fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya syurga adalah tempat kembali orang-orang ini. Sebab itulah dari sudut hadis ini, mereka yang berbuat perkara-perkara sedemikian, iaitu yang Nabi suruh dia buat, yang Nabi larang dia tinggal, maka orang-orang ini tidak akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan mendapat balasan yang baik di akhirat. Ada pun orang yang melakukan sebaliknya, yang Nabi SAW suruh dia tinggalkan, yang Nabi SAW larang dia buat, maka dia akan mendapat kebinasaan di dunia dan di akhirat. Boleh jadi kita tak dapat kebinasaan di dunia, tapi confirm mendapat kebinasaan di akhirat. Kita buat benda-benda yang haram, buat benda-benda yang mungkar, boleh jadi kat dunia kita lepas, kan? Boleh jadi kat dunia lepas. Kita berhenti sekejap, tuan-tuan, dan kita sambung sikit dan kita tutup lah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jadi adakah hukum bertanya itu tidak boleh sampai bila-bila? Tidak. Tapi bertanya adalah membawa kepada amal. Bertanya adalah untuk membawa kepada manfaat yang lebih besar. Sebab itulah beberapa mazhab, yang terutamanya mazhab Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, adalah mazhab yang banyak meluaskan pertanyaan. Mazhab yang disebut sebagai mazhab ra'yi, mazhab berdasarkan pandangan. Kerana mereka jauh daripada sahabat, tidak ramai rujukan sahabat kepada mereka, maka banyak persoalan-persoalan fiqh mereka lebih jauh mendahului mazhab-mazhab yang lain. Mazhab yang lain seperti Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, yang disebut sebagai mazhab athar, mazhab yang banyak bergantung kepada dalil. Mazhab mereka pada zaman awal tidaklah terlalu berkembang.
Ya. Maksudnya banyak persoalan-persoalan itu tidak dilayan oleh kebanyakan mazhab. Ya. Macam contoh Imam Abu Hanifah pada zaman-zaman itu pun ada membincangkan hukum boleh tak kita solat menunggang burung contoh. Kan solat sambil bawa burung. Boleh ke? Kan? Pada waktu tu pun kalau kita ada pada waktu tu kita akan kata gila soalan ni. Mana boleh kita naik burung? Mana ada burung yang besar? Kan? Tapi perbincangan itu adalah perbincangan yang sihat. Ya? Walaupun benda masih tidaklah tidak realistik pada waktu itu. Ya? Tapi sekarang daripada persoalan itu apabila diciptakan kapal terbang dan sebagainya, maka soalan itu lebih terkehadapan untuk orang bincangkan. Boleh tak kita solat di atas kapal terbang? Ya? Akhirnya kebanyakan mazhab-mazhab yang lain semuanya mengambil manfaat pada mazhab-mazhab di antara satu sama lain. Sebab tu mazhab ini bukan adalah sepatutnya perbezaan pandangan, perbezaan mazhab adalah untuk menampung di antara satu sama lain, akan tetapi kerana silap fahamnya banyak orang, mazhab menjadi sumber ataupun faktor perpecahan sesama umat Islam. Ya. Ala kulli hal, ya, hadis ini menceritakan banyak berkaitan dengan takwa, iaitu membuat perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangan dia, dan itulah faktor kalau berlaku sebaliknya, itulah faktor Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan kaum-kaum sebelum kita. Ya. Jadi saya kira sekadar itulah perkongsian pada malam ini daripada hadis yang ke-9, daripada hadis 40 Al-Imam An-Nawawi dan hadis 50 Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Mudah-mudahan sama-sama kita mendapat manfaat insya-Allah. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada kelemahan saya, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.